Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmadullah ta'ala wa nashkuruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin alladhi ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah hatta ataahu al-yaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang dimuliakan Al-Fadhil Prof Syahno, yang saya hormati dan dikasihi semua barisan tokoh-tokoh masyarakat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. InsyaAllah kelas kita pada hari ini merupakan sambungan daripada kelas kita yang lepas. Sebenarnya kelas lepas, kelas yang sebenarnya kelas yang lepas tu kelas yang saya cuba nak gabungkan tadabbur surah Fatihah dalam masa satu kelas. Jadi memang kita kejar, memang kita betul-betul cuba nak rushing, nak kejar. Jadi bila ada masa yang bila kelas kita tetap macam ni, insyaAllah, dan saya akan cuba sediakan nota seperti mana yang dicadangkan. Cuma sebenarnya yang melambatkan saya nota ni adalah saya tak berapa pandai nak bentuk nota tu. Yang dalam otak tu ada tapi nak olahkan dalam bentuk peta minda sebagainya belum pandai, masih lagi menuntut dengan kawan-kawan. Dan saya harap insya-Allah saya akan dapat sediakan dengan inilah. Cuma hari ini insya-Allah saya sambung yang keduanya. Mohon maaf, papan putih belum sampai. Kemungkinan kita nak buat papan putih dan saya ada wacom untuk tulis, tapi tulisan tu pun saya tulis tak edit, dia berlatih macam tu je. Nak tulis papa kat skrin terus. Dah ada alatnya tapi tak pandai nak tulis. Tak jadi. Jadi saya kekal dengan cara tradisional dulu untuk hari ini. Cuma ada beberapa skrin yang disediakan untuk rujukan. Okey. Sekarang ni insyaAllah hari ini kita masuk kepada perbincangan juga berkaitan tadabbur, cuma kita detailkan sedikit sebelum kita masuk kepada masalah yang kedua. Hari itu kita cuba cari 3 rukun dalam ibadat, ibadat hati. Itu yang kita fokuskan. Hari ini kita bincangkan tentang bilangan ayat dalam surah Fatihah. Kita dah sebut 7 ayat secara ijma'. 7 ayat secara ijma' tidak ada perbezaan pandangan di kalangan ulama dalam bab ianya 7 ayat. Hanya ada satu kalau sesuatu perkara dah ijma', Nabi dah sebut 7 ayat, sahabat kata semua 7 ayat, tiba-tiba ada orang kata 6 ayat. Ataupun orang kata 8 ayat. Maksudnya pendapat-pendapat yang datang selepas berlaku ijma', pendapat itu akan ditolak secara mentah-mentah oleh ulama'. Apa? Ini kaedah. Sesuatu perkara yang telah diijma'kan, ijma' itu takkan terbatal. Ini kaedah usul fiqh, sesungguhnya ijma' yang sabit dia takkan terbatal. Syaratnya jelas suatu perkara itu ijma'. Jadi dalam surah Al-Fatihah Nabi dah sebut sab'ul mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Dan sahabat-sahabat Nabi SAW juga memahami bahawa sab'ul mathani artinya bilangan Fatihah itu 7 ayat. Dan perkara ini tidak berlaku khilaf dalam mana-mana dalam kalangan sahabat Nabi SAW. Tiba-tiba ada seorang datang Amr bin Ubaid, dia kata surah Fatihah ada 8 ayat. Siapa Amr bin Ubaid? Dia ni ketua Mu'tazilah, pengasas Mu'tazilah, guru kepada Wasil bin Atha'. Wasil bin Atha' ni pengasas yang sebenar yang sebarkan, tapi idea asalnya daripada Amr bin Ubaid. Okay. Jadi Amr bin Ubaid kata ada 8 ayat. Bila 8 ayat, kita kata kaul dia kaul yang syaz. Kita tak boleh kata perbezaan pandangan sebab dia tak layak berbeza. Benda yang dah ijma' tak boleh kita berbeza. Jadi kalau ada orang yang berbeza, dinamakan sebagai kaul syaz ataupun kata pandangan yang pelik. Pandangan yang
menyanggahi ijma'. Begitu juga yang ni tak boleh, yang ni nota-nota ni kalau catat tapi bukanlah fokus utama. Syarat ni syarah berkaitan dengan bilangan ayat. Dan ada juga datang seorang lagi bernama Husain Al-Ju'fi. Husain Al-Ju'fi. Dia kata surah Fatihah ada 6 ayat. Surah Fatihah ada 6 ayat. Jadi dia ni pun dianggap mengeluarkan pandangan yang syaz. Di orang Arab, istilah kan tuan-tuan dan puan akan jumpa dalam pengajian ilmiah, dalam bahasa, dalam sama ada dalam hadis, sama ada dalam tafsir, sama ada dalam bidang apa sekalipun, bila kata syaz artinya dia berlawan dengan yang lebih kuat daripada dia dan kata-katanya tidak dipandang. Itu nama syaz. Sebab tu hadis syaz hukumnya mungkar. Hadis syaz, hadis yang ada hadis sahih dah kuat dah, tiba-tiba ada hadis yang lemah berlawan pula dengan hadis yang sahih yang memang dah disepakatkan kesahihannya. Maka hadis yang lemah lawan dengan yang sahih itu dinamakan sebagai hadis yang syaz. Dan pandangan ini berkaitan dengan bilangan ayat. Kita fokus pada bilangan berapakah bilangan ayat surah Fatihah. Okay. Bila dah kata 7, ada yang kata 6, sama ada Amr bin Ubaid dia kata ada 8, ataupun Husain Al-Ju'fi dia kata ada 6. Dua-dua ni mengeluarkan pandangan syaz dan tidak dipandang. Malah ramai ulama tidak menukilkannya dan tak dikatakan sebagai kaul. Kalaulah semua pandangan dikatakan kaul, sampai zaman sekarang mungkin ada 100 pandangan kot. Dengan geng liberalnya, dengan yang datang kemudian. Sebetulnya pandangan yang tidak ada dasarnya tidak dipandang dalam ilmu agama. Ilmu agama ni ilmu yang diwarisi daripada Rasulullah SAW. Bukan mudah-mudah kita orang belakang ni datang keluarkan pandangan tanpa merujuk kepada apa yang telah disepakatkan dalam agama. Dia ada, sebab tu ada disiplinnya. Kalau tersilap, ulama tahu ni kaul yang salah. Dan kebanyakan yang berlaku yang tokoh-tokoh yang kontroversi yang zaman sekarang yang selalu keluarkan pandangan, pandangannya pandangan yang syaz. Syaz artinya dia melanggari sesuatu yang telah diijma'kan. Cuma syaratnya ialah kita sabitkan dulu bahawa sesuatu yang kita nak tuduh seorang tu syaz, kita kena sabitkan dulu bahawa sesuatu yang dia berbeza itu sesuatu yang dah sepakatkan. Tapi kalau orang tu berbeza dalam bab yang memang ada ruang untuk berbeza, di situ dalam syariat kita diminta untuk berlapang dada dan jangan ta'assub. Kerana bab perbezaan ni kadang-kadang ada orang, kalau ada orang dia sangat tegas sampai tak diterima semua perbezaan, sampai tolak pandangan imam-imam yang hebat dan juga yang bersesuaian dengan nas, itu terlalu ta'assub sampai tak diterima perbezaan. Ada pula yang semua boleh terima. Termasuk siapa cakap pun boleh terima. Sebab apa? Puncanya dua-dua kelompok ni sama ada yang terlalu open sehingga jadi liberal atau terlalu ketat sehingga jadi jumud. Punca mereka satu je. Punca mereka adalah jahil. Bila mereka jahil, dia ada dua perangai yang keluar. Sama ada terlalu keras tanpa ilmu, lawan dengan siapa sahaja. Dia tak tahu apa nak lawan, dia tahu yang penting dia sokong siapa, dia akan keras kat situ. Yang kedua, orang-orang yang berperangai lembut, yang berakhlak baik ni dah akan jadi liberal. Tak apalah, dua-dua kita boleh terima. Jadi perangai orang yang menentukan satu perkara, itu dia berlaku. Okay, balik kepada bilangan ayat surah Fatihah. Surah Fatihah ada 7 ayat. 7 ayat. Okey. 7 ayat. Tuan-tuan kalau ada Quran ada kat sebelah kita buka Quran, kita tengok. Kita kira satu-satu. Okey. Dalam cetakan kebanyakan Quran kita tengok, saya akan baca ayat kemudian kita sebut 1, 2 sampai 7. Dalam kebanyakan cetakan dalam dunia Islam, mereka meletakkan Bismillahirrahmanirrahim sebagai ayat yang pertama. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 5. Ihdinas siratal mustaqim. 6. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
7. Okey, ini jelas. Dan ini adalah penomboran ulama Syam. Mana yang meletakkan nombor ni sebagai bismillah pertama sampai ad-dallin ditulis ataupun catatan ini catatan ulama Syam. Ulama tu dipanggil Qurra' Syamiyah, Qurra' Syam. Qurra' Syam artinya apa? Mereka ni semua sahabat Nabi, tapi sahabat Nabi ada dua mazhab dalam bacaan. Mereka berbeza bukan pada mana Fatihah, mana bukan. Mereka tak beza pada ayat Quran. Tapi dari segi ilmu penomboran tu ilmu yang datang kemudian. Jadi sampai pada zaman, bila zaman dulu mereka hanya kumpulkan ayat dan bersambung dan hanya dipisahkan dengan tanda-tanda tertentu. Sampai zaman kemudian ketika mereka nak bagikan nombor, kerana ulama tak khilaf dalam bab susunan Quran. Tapi dalam bab meletakkan ayat 1, 2, 3 sebagainya, nak menetapkan manakah awal ayat dan hujung ayat. Kalau dalam ilmu ulum Quran dipanggil adul ay, mana adadul ay, mana bilangan ayat, nak letakkan bilangan ayat, atau ilmu berkaitan dengan nak cari manakah awal dan hujung ayat, ada sedikit perbezaan pandangan. Jadi ulama Syam kata mulanya adalah dengan bismillahirrahmanirrahim. Atas alasan hadis-hadis yang menyebutkan surah Fatihah bermula dengan bismillah, antaranya hadis Abu Hurairah. Pada suatu hari Abu Hurairah sembahyang salat di Syam. Abu Hurairah salat. Ketika salat, Abu Hurairah baca bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin sampai waladdallin. Habis sembahyang, imam makmum kat belakang di kalangan tabi'in ramai, masing-masing pandang muka satu sama lain. Apa yang pelik dengan yang dilakukan Abu Hurairah ketika itu? Rupa-rupanya orang Syam pada zaman Abu Hurairah, mereka tak biasa dengar, walaupun pandangan ni pandangan Syam, pandangan yang kita terima pandangan Syam, tapi pada peringkat awalnya orang Syam tak biasa dengar. Kenapa bismillah ni dibaca kuat? Jadi kalau kita kat Malaysia pula, kalau ustaz tak baca bismillah, imam tak baca bismillah, kita pun pandang satu sama lain. Ustaz tak baca bismillah. Tapi yang berlaku pada Abu Hurairah terbalik. Abu Hurairah baca dengan baca bismillahirrahmanirrahim kuat. Makmum di belakang kelang kabut. Bukan kelang kabut, tengok antara satu sama lain. Nak kata orang kat depan ni tak pandai, sahabat Nabi. Sahabat Rasulullah, sahabat yang antaranya paling alim daripada ahli Madinah. Tapi bila sampai ke Syam, Abu Hurairah baca bismillahirrahmanirrahim. Bila Abu Hurairah tengok orang macam pandang kiri kanan, Abu Hurairah kata, sesungguhnya demi Allah, aku solat di belakang Nabi SAW dan beginilah Nabi baca. Iaitu mula dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi dengan hujah ini mereka kata bismillah dibaca kuat kerana ianya sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Manakala ulama Madinah, dia ada unik sikit. Abu Hurairah ni ulama Madinah asalnya, tapi dia pergi ke Syam, dia perkenalkan hadis berkaitan dengan baca bismillah kuat. Tapi ahli Madinah yang mana zaman pembukuan ilmu ulum Quran ni, ulama Madinah kata surah Fatihah itu 7 ayat sama, tak ada khilaf. Cuma pandangan mereka kata mula surah Fatihah itu dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, bukan mula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Mereka sepakat, semua ijma' kata bismillah adalah awal surah Quranul Karim, awal ayat Quranul Karim, dan dibaca ketika semua awal surah. Dan kalau sembahyang mula dengan bismillahirrahmanirrahim, itulah yang sempurna, semua sepakat. Cuma dikira mula Fatihah kat mana? Mereka kata mulanya dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jadi macam mana mereka kira? Kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, kata mereka ini ayat yang tersendiri. Ayat yang merupakan permulaan semua surah. Sebelum baca surah, kena baca bismillah. Sebelum awal surah, kena baca bismillahirrahmanirrahim. Jadi,
setengah pada cetakan, hatta di Jamak Malikfat sekalipun, ada cetakan yang tak letakkan bismillah itu dengan nombor. Hanya bismillahirrahmanirrahim, tak ada nombor. Macam surah-surah yang lain. Kemudian, alhamdulillahirrabbilalamin, satu. Alhamdulillahirrabbilalamin, satu. Ar-Rahmanir-Rahim, dua. Maliki Yaumiddin, Tiga. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Empat. Ihdinas siratal mustaqim, Lima. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, enam. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, tujuh. Jadi di tengah-tengah ayat yang ke-7 ikut pada kaul yang masyhur itu, mereka bahagikan dua. Siratal ladzina an'amta 'alaihim dipisahkan jadi satu ayat tersendiri, iaitu 6 ayat, ayat yang ke-6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin adalah ayat yang ke-7. Ini pandangan qurra Madinah. Nama Madinah dengan Syam ni bukan sebab zaman sekarang. Zaman sekarang kalau sebut Madinah dia jadi Wahabi lah, apalah. Ni qurra ni wujud sejak 1000 tahun yang lalu. Memang khilafnya macam tu. Sejak daripada zaman dibahagikan mazhab qiraat. Jadi ahli Madinah mereka berpandangan bahawa Bismillahirrahmanirrahim bukan sebahagian daripada Fatihah. Bezanya kat mana? Ini bukan masalah hukum baca bismillah kuat atau perlahan, atau hukum baca bismillah pada awal surah. Yang tu perbincangan fiqh. Jadi ada ulama kata wajib baca bismillah, ada yang kata bismillah baca kuat, ada yang kata bismillah baca perlahan. Itu memang ada perbezaan pandangan. Cuma kesan daripada khilaf kat sini pada siapa? Pada orang yang tak baca langsung. Kalau yang baca perlahan, katalah kita mazhab Syafi'i, kita pergi ke Mekah. Imam baca Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita tak dengar bismillah. Lepas sembahyang kita tanya kawan sebelah, imam tak baca bismillah. Kawan kita kata, baca perlahan. Oh, baca perlahan. Hanya beza mazhab. Katakanlah, imam ni baca Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kata, tak ada, memang betul-betul tak ada bismillah. Mana sebab? Kita yakin dia tak baca bismillah. Sebab apa? Masa dia terlalu cepat. Kadang-kadang, katalah itu yang berlaku. Biasanya kat tepi jalan, kita berhenti bas, kena solat. Kalau imam Mekah Madinah taklah, imam ni mereka akan baca istiftah dulu, mereka akan baca ni dulu. Jadi masalah biasa berlaku, biasa kita naik pergi umrah, kita berhenti kat tepi jalan, ke RNR, kat mana-mana stesen yang ada. Jadi orang baca Allahu Akbar, Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita kata, ni memang confirm tak baca bismillah. Kalau yang tak baca langsung, bukan baca perlahan, yang tak baca langsung, sah tak sah solatnya? Kembali kepada masalah yang kita bincangkan sekarang. Ini bab yang tak baca langsung. Bab yang baca perlahan, slow atau kuat, itu masalah nombor satu. Saya rasa kita dah tahu, dua-dua pandangan ada, dan kedua-duanya sunnah Nabi SAW. Nabi pernah baca perlahan, Nabi pernah baca kuat. Itu jelas berkaitan dengan baca kuat atau perlahan. Sekarang perbincangannya yang tak baca langsung. Sah atau tidak? Menurut ahli Madinah, sah. Menurut qurra Madinah, sah. Dan menurut qurra Syamiyin, qurra Syam kata tak sah. Sebab bismillah itu wajib dibaca sama ada perlahan atau kuat. Tapi menurut ahli Madinah, bismillah itu sunat dibaca sama ada perlahan atau kuat. Sunat. Sebab dia bukan sebahagian daripada surah Al-Fatihah. Tapi kalau kita kat belakang raikanlah perbezaan. Saya sebutkan benda ni supaya kita tahu memang benda ni benda yang wujud khilaf sejak pada zaman sahabat, akhir zaman sahabat. Ketika nak menetapkan. Sebab Nabi, masa Nabi ajar dulu, Nabi ajar sahabat hafal. Nabi tak letakkan nombor, tak ada nombor Nabi tersebut. Jadi bila nak tetapkan itu ada sikit perbezaan. Dan perbezaan dalam bab ni sikit, tak banyak dalam masalah Quran ni ada beberapa tempat dari segi bilangan ayat. Jadi ilmu bilangan ayat ni satu ilmu yang tersendiri dibincangkan dalam satu bidang dalam bidang ulum Quran. Okey. Sekarang ni apa yang ada skrin tuan-tuan yang di depan ni,
Saya cuba nak buat tarjih. Apakah hujah masing-masing? Okey. Dan untuk catatan, sebelum pergi kepada pandangan perbincangan yang lebih detail berkaitan bilangan ayat, saya nak bagi sedikit nota berkaitan, bukan nota, bagi sedikit maklumat berkaitan dengan kenapa Amru bin Ubaid dia kata ayat ada 8. Surah Fatihah ada 8 ayat. Okay. Walaupun kita kata dia ni keluarkan pandangan Syaz, tapi kenapa dia kata macam tu? Menurut Amr bin Ubaid, dengan kurungan kata-kata yang tidak diterima. Tapi kita tetap cuba nak faham idea dia. Adakah dia cuba nak dalam bab ini cuba nak perkenalkan atau sesatkan orang? Jawapannya tidak. Walaupun dia kumpulan yang ketua kumpulan Mu'tazilah yang sesat, tapi dalam bab ini dia bukan nak sesatkan, tapi dia salah faham. Jadi menurut bilangan Amr bin Ubaid, cara kiraan dia Bismillahirrahmanirrahim 1. Alhamdulillahirabbil alamin 2. Ar-Rahmanirrahim 3. Maliki yaumiddin 4. Iyyaka na'bud 5. Wa iyyaka nasta'in 6. Ihdinas siratal mustaqim 7. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 8. 8. Itu cara kira Amr bin Ubaid. Sebab dia pecahkan lagi. Dia pecahkan lagi ke tempat iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ada dua ayat. Jadi dia cara kira macam ahli Madinah, tapi dipecahkan lagi dengan iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Itu pandangan Amr bin Ubaid. Kenapa? Kita akan bincangkan dengan hadis yang sama nanti. Puncanya daripada hadis. Ulama yang tetapkan, bila mereka nak tetapkan bilangan ni berapa, mereka perlu bawakan dalil dan kaedah ataupun cara mereka terima. Sama ada dengan isbatkan sanad, itulah mereka terima daripada gurunya, ataupun dengan bawakan hadis-hadis yang sahih untuk dibincangkan. Okay, kenapa Husain al-Ju'fi dia kata ada 6 ayat? Juga dalam kurungan pandangan yang tidak diterima. Diterima dalam bab apa? Bab bagi nombor. Walaupun kita kata nombor tak ada apa-apa. Tak. Nombor walaupun khilaf yang kita terima. Nak bagi bilangan nombor pun hanya khilaf yang kita terima daripada sahabat. Dan tak ada ruang untuk tolak antara satu sama lain. Masing-masing ada hujah. Itu yang kita terima. Pandangan yang pelik tak diterima. Tapi kita nak faham idea dia. Kenapa Husain al-Ju'fi? Husain al-Ju'fi ni salah satu pada tokoh-tokoh yang diagungkan Syiah. Walaupun dia ahli sunnah wal jamaah. Okay. Jadi dia kata surah Fatihah ada 6 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Bukan lagi. Ada sama macam Al-Madinah. Alhamdulillahirabbil alamin 1. Ar-Rahmanirrahim 2. Maliki yaumiddin 3. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in 4. Ihdinas siratal mustaqim 5. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin 6. Jadi dia kata 6 ayat. Bismillah tak masuk, dia tinggal 6. Tengok tak beza jauh pun. Tapi tetap ulama dalam bab agama ni mereka bertegas bila dah disepakatkan bahawa Nabi sebut 7, bawalah hujah macam mana sekalipun, bawalah peta minda macam mana sekalipun, mereka takkan terima. Sebab dah ada nas. Dah ada nas dan bilangan tu ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah sebut sab'ul mathani wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim, dan Nabi pun dah sebut aku telah diberikan sab'ul mathani. Okey. Sekarang kita nak terima pandangan mana? Kita buang dua pandangan yang kita kata Syaz. Yang kata 6 dengan 8 kita buang. Tinggal 7 ni. Dua-dua kata 7 ayat. Tapi satu kata bismillah masuk, satu tak kata bismillah masuk. Kita kata nak sempurna Ustaz, ambillah bismillah. Apa susahnya? Ya, sempurna tak masalah. Kita amalkan, kita tahu itu sempurnanya. Sama ada yang kata 6 ayat, sama ada yang kata bismillah masuk Fatihah, atau tidak, semua sepakat bahawa yang terbaik dan sempurna adalah baca bismillahirrahmanirrahim. Ini peringatan. Walaupun yang kata bismillah tak masuk surah Fatihah, mereka pun bertegas bahawa bismillah perlu dibaca. Kadang-kadang baca kuat, kadang-kadang baca perlahan, dan mereka benda ini disepakatkan.
Tapi berbeza kat mana? Ketika kita nak hukumkan solat orang sah ke tak sah. Kalau berlaku orang memang tak baca, dia terlupa ke? Atau dia nak cepat, terlalu cepat terus baca Alhamdulillah, adakah perlu diulang balik sebab dia tinggalkan satu ayat? Kalau tak sah solat dia. Kat situ jadi perbincangan. Maka hadis ini jadi perbincangan. Hadis ini hadis yang hot dalam bab hadis ni, bab dalam masalah ilmu akhlak dibincangkan, ilmu tasawuf dibincangkan, berkaitan dengan hadis kursi pun dibincangkan, berkaitan dengan makna Fatihah pun akan dibincangkan balik hadis sama. Tapi saya nak fokuskan pada bilangan ayat. Okey, dalam ayat dalam hadis ni, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu riwayat Imam Muslim, ada di depan mata tuan-tuan dan puan. An Abi Hurairah, daripada Abu Hurairah, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata. Kalau Abu Hurairah kata sami'tu. Tuan-tuan buka hadis Abu Hurairah. Kalau kata sami'tu. Ni. Saya punya kerja nampak Nampak. Okey. Jadi kalau dalam hadis Abu Hurairah kata sami'tu, ulama hadis memahami something. Dia faham sesuatu. Artinya hadis ni hadis yang terkemudian masanya. Betul dah, ulama hadis tak mudah-mudah kata Abu Hurairah sami'tu, tak ditukar kata qala. Abu Hurairah kata qala sami'tu Rasulullah. Aku dengar Rasulullah. Jadi ulama hadis bila dengar perkataan sami'tu Rasulullah ataupun ra'aitu, aku dengar Nabi buat, Nabi kata, atau aku nampak Nabi buat, ulama first sekali yang mereka rujuk tengok pada sahabat yang riwayatkan. Sebab apa? Bila Abu Hurairah nampak secara langsung, artinya tak ada perantaraan. Dan Abu Hurairah bila start jumpa Nabi, jumpa selepas peperangan Khaybar, tahun yang ke-7 Hijrah. Jadi hadis ni menunjukkan bahawa mana tahun yang ke-6, hujung 6 Hijrah termasuk tahun ke-7. Jadi hadis ni bukan hadis yang awal Islam, bukan hadis kat Mekah, bukan hadis kat awal Madinah. Hadis ni selepas perang Khaybar, selepas perang Khandaq semua sekali. Ini untuk merujuk. Kerana ada orang nak tahu macam mana orang boleh tahu pula hadis ni awal hadis kemudian. Ada kaedah yang disebutkan dalam hadis-hadis. Jadi kalau Abu Hurairah yang meriwayatkan dan Abu Hurairah kata sami'tu, hadis ni adalah hadis yang mutaakhir, hadis yang kemudian. Mana dalam 3 tahun akhir Nabi SAW. Jadi kalau siapa nak bawa hujah hadis yang lain yang diketahui bahawa dia pada awal Islam, artinya yang tu telah termansukh, yang ni adalah hadis yang terakhir. Okay. Jadi kita rajuk. Apa Abu Hurairah kata? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar sendiri Nabi SAW berkata. Artinya selepas perang Khaybar, peristiwa ni. Qala Allah Ta'ala. Nabi kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman. Artinya hadis ini hadis kursi. Hadis kursi. Apa arti kursi? Hadis kursi artinya kalamullah. Apa yang Nabi riwayatkan ni adalah kalamullah. Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Namun bukan ayat Quran. Kalamullah, firman Allah, tapi tak dikira ayat Quran. Apa beza dia? Ayat Quran dengan hadis kursi, sedangkan duduk kalamullah, duduk datang daripada Rasulullah, duduknya lafaz daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bezanya, ayat Quran adalah zikir. Kita baca, kita boleh jadikan sebagai zikir. Kita baca tu adalah bacaan kita terhadap Quran adalah zikir dan dapat pahala. Berbeza pada hadis kursi, bacaan hadis kursi bukanlah zikir. Artinya kalau baca Quran kita baca qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu kita ulang balik. Kita nak zikir dengan surah Fatihah, nak zikir dengan surah apa, baca banyak-banyak dapat pahala. Tapi jangan pula orang nak berzikir petang-petang free qasamtu shalah baini wa baina abdi nisfaini wa li abdi mas'al. Dia tak jadi. Walaupun dua-duanya kalamullah. Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata Allah yang Maha Agung, tapi Allah susun, Allah berikan Quran sebagai mukjizat kerana memang tak dapat ditandingi. Manakala ayat kursi, ayat hadis kursi kalamullah tapi dia tak jadi ibadat. Dia tak jadi zikir. Ibadat artinya
dia tak jadi zikir. Artinya kita tak boleh nak ulang-ulang untuk beribadat. Kita baca hadis kursi untuk faham konten dia, makna dia, mesej yang Allah sampaikan. Bukan kita nak beribadat dengan lafaznya. Okey. Allah kata apa? Qasamtus salata. Aku telah membahagikan as-salah. As-salah ni adalah surah Al-Fatihah. Nama surah Fatihah as-salah. Salah satu nama Al-Fatihah adalah as-salah yang kita bincangkan pada minggu lepas. As-salah. Aku telah membahagikan as-salah, iaitu surah Fatihah, baini wa baina abdi nisfaini. Antara aku dan antara hambaku, dua bahagian. Okay. Kita masih lagi perlukan Quran. Sekejap lagi kita akan rujuk. Aku membahagikan surah Fatihah kepada dua bahagian. Antara aku dan hambaku. Separuh, nisfaini. Kalau sebut nisf bahasa Arab, mesti tengah-tengah. Tak boleh kata, kalau macam nisfu Sya'ban, mesti 15. Tak boleh kata bagi dua lah, 10, 20. Tak boleh. Arab kata nisf, mesti separuh, tepat. Jadi, aku telah membagikan surah Fatihah kepada dua. Dan antaraku dengan hambaku separuh-separuh. Wali abdi ma sa'al. Dan untuk hambaku, apa yang dia minta. Ini aku akan bagikan apa dia minta. Okey, apa perbincangannya? Allah kata, فَإِذَا قَالَ الْعَبْدُ. Apabila hamba berkata, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila hambaku baca, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Qala Allah Ta'ala, Allah akan berfirman, Hamidani abdi. Hambaku telah bertahmid padaku. Itu memujiku. Satu. Wa idza qala Ar-Rahmanir Rahim. Bila hambaku baca Ar-Rahmanir Rahim, qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, Athna alayya abdi. Hambaku telah melakukan sana padaku. Sana juga pujian. Tapi pujian yang diulang-ulang namanya as-sana. Wa idza qala maliki yaumiddin. Apabila hambaku baca maliki yaumiddin, Allah akan berfirman, majjadani abdi. Hambaku telah melakukan tamjid padaku. Tamjid juga pujian, tapi pujian yang diulang banyak kali. Ini bahasa Arab. Puji sekali dengan paling sempurna namanya tahmid. Pujian yang diulang-ulang, ditambah dengan benda lain, puji lebih sikit namanya sana. Puji yang sampai tak ada ruang langsung untuk kata ada kurang, habis semua sekali, namanya tamjid. Bahasa Arab ni sama tingkatan mana pujian. Okey. Wa idza qala yang dalam riwayat tengah ni yang saya skip. Kenapa? Perbincangannya panjang. Okay, kita ambil riwayat yang dalam Sahih Muslim. Maknanya yang saya skip ni wa qala marratan fawwada ilayya abdi. Dalam riwayat yang lain disebut fawwada ilayya abdi, hambaku telah benar-benar menyerahkan diri padaku. Ada perbincangan yang lain. Dalam riwayat yang satu lagi. Wa idza qala, apabila Allah berkata, bila hambaku berkata, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bila hambaku baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, qala, Allah berkata, hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al. Ayat inilah ayat pembahagian antara bahagian untukku dan bahagian hambaku. Kat sini perbincangannya. Allah kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ayat ni ayat tengah-tengah. Kat sini kita nak ambil. Inilah dia ayat tengah-tengah antara bahagianku dan bahagian hambaku. Dan hambaku akan dapat apa diminta di bahagiannya. Okey. Jadi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in artinya hanya pada kau kami sembah. Itu hak Allah. Jangan sembah selain Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya pada kau kami meminta pertolongan. Itu hak makhluk. Iaitu makhluk yang minta pada Allah, hak Allah untuk memakbulkan doanya. Hak Allah untuk tolong pada dia. Jadi bab ni duduk ibadat. Tapi ada ibadat yang kita lakukan kerana hak Allah, itu menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada ibadat yang kita lakukan untuk minta pada Allah, untuk minta hak kita, iaitu ibadat meminta doa.
Jadi iyyaka na'bud beribadah hak Allah. Kita sembah Allah, hanya sembah Allah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya pada kau kami minta pertolongan. Ni hak hamba, iaitu meminta pertolongan. Hamba yang minta pertolongan, hak Allah kata semua yang minta pada Allah, Allah tak akan tolak kosong. Jadi hak hamba untuk Allah makbulkan. Manakala ayat seterusnya, ihdinas siratal mustaqim, praktikal macam mana cara nak minta tolong Allah. Ihdinas siratal mustaqim, minta jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta alaihim, iaitu jalan orang-orang yang kamu beri nikmat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan golongan yang sesat, bukan golongan yang kau marah, bukan kau murkai, bukan golongan yang kau sesat. Ini praktikal bentuk bacaan doa. Sebenarnya Allah kata dia dapat apa dia minta. Wali abdi mas'al, hamba-ku dapat apa yang dia minta. Jadi Allah, kemudian kita baca ihdinas siratal mustaqim sampai waladdallin, Allah kata hadza li abdi wa li abdi mas'al, ini adalah permintaan hamba-ku dan aku akan bagi apa yang dia minta. Ini hadis. Okey. Perbincangan kita dalam part ini. Kita akan ulang balik hadis ni nanti. Jumpa lagi dia. Bab tadabbur. Tapi dalam part ini kita nak bincang perkataan Allah kata hadza baini wa baina abdi. Ayat ini kat sini adalah separuh untukku, separuh untuk hamba-ku. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sekarang kita kira. Kita buang cara Ju'fi, Husain Ju'fi, kita buang cara Amr bin Ubaid. Kita nak ambil dua pandangan. Ulama Qurra Madinah dan Qurra Syam. Ni hadis, kita tengok. Kita kira balik, kalau kita mula dengan bismillah. Okay. Kita tengok iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sampai iyyaka na'bud separuh. Jadi, kita tengok cara, kalau kirangan Ahli Syam yang masyhur, kita tak kata salah, tapi kita tarjih. Tarjih artinya ada ruang kita nak kata pandangan mana lebih kuat. Okey, kita tengok cara Ahli Syam. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Alhamdulillahirabbil alamin. 2. Ar-Rahmanir-Rahim. 3. Maliki yaumiddin. 4. Iyyaka na'bud. 2. 4,5. Betul? Iyyaka na'bud 4,5. Ya, 4,5. Allah kata bagi separuh. Sebab dia dalam 4,5 campur 4,5 jadi berapa? 9. 9. Jadi 9. Hadis sahih, ulama tak syak. Jadi 9. Tapi kalau kita balik ikut cara Qurra Madinah, mereka mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. 1. Ar-Rahmanir-Rahim. 2. Maliki yaumiddin. 3. Iyyaka na'bud. 3,5. 3,5. 3,5 campur 3,5. 7. Sebab tu kebanyakan ulama yang tarjih, ulama-ulama tafsir dalam bab mentarjihkan ayat surah Fatihah, kebanyakan ulama mereka berpandangan surah Fatihah itu bermula dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita dua bincang. Kalau bincang tentang fiqh, kita kata bismillah ni penting, Abu Hurairah baca kuat, Nabi kata okey. Mana orang yang cenderung pada ilmu fiqh dan juga ilmu mazhab akan cenderung kata bismillahirrahmanirrahim sebagian pada Fatihah kerana mereka melihat pada riwayat-riwayat tadi. Tapi ada di kalangan ulama qurra yang mentarjihkan bermulanya Fatihah dengan alhamdulillahirabbil alamin, bukan kerana mereka tak agungkan bismillah, bukan tak nak baca bismillah, tapi ada dalil yang menyebabkan mereka berpandangan bahawa ayat yang wajib dibaca, yang menentukan sah atau tidak solatnya, sebab Nabi kata la solata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak ada solat bagi siapa yang tak baca surah Fatihah. Bermula dari mana? Jadi pandangan yang ulama yang mentarjihkan, mereka bawa hujah ni, mereka kata hujah ini, dalil ini, hadis dengan jelas. Allah sebut satu persatu ayat-ayat dan Allah yang tetapkan tengah-tengah ayat wa hadza baini wa baina abdi wa li abdi mas'al, betul-betul pada iyyaka na'bud. Jadi mereka letakkan iyyaka na'bud ini dipecahkan. Ini dia pembahagi antara bahagian Allah dan bahagian makhluk itu. 3 ayat setengah untuk Allah Subhanahu Wa Taala, 3 ayat setengah untuk hambanya. Itu untuk hak Allah Subhanahu Wa Taala dan hak hambanya. Okey.
Jadi wallahu alam dalam pelaksanaan semua sama. Mana memang surah Fatihah perlu dibaca dengan bismillahirrahmanirrahim, dituntut, dan sama ada baca kuat atau perlahan, dua-duanya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perlu kita tahu dua-dua sunnah, sebab kebanyakan kenapa dia kata dua-dua sunnah? Sebab yang kat belakang Abu Hurairah tu di kalangan tabi'in dan di kalangan sahabat, mereka pelik kenapa Abu Hurairah baca kuat. Artinya mereka pun menghafal something daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah pula saja baca kuat. Abu Hurairah tahu mereka ni solat langsung tak baca kuat. Jadi Abu Hurairah saja baca kuat nak beritahu ini pun sunnah. Jadi kedua-duanya bawakan hujah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan ulama sepakat bahawa dalam bab Fatihah dalam solat, Nabi kadang-kadang baca bismillah dengan kuat, kadang-kadang baca perlahan. Tapi perbincangan kita bukan masalah fiqh perlu baca kuat perlahan. Perbincangan kita kat mana mulanya surah Fatihah, dan kita cuba mentarjihkan antara dua-dua kaul. Okey. Jadi ini adalah perbincangan ayat. Kemudian kita pergi pada round 2. Round kedua dalam hadis yang sama. Untuk tadabbur. Saya ambil hadis yang sama, kebetulan kita ada teks depan mata ni. Okay, jadi pertama, bilangan ayat berapa? 7 ayat. Tak ada khilaf. Semua ulama sepakat. Khilaf tak diterima. Cuma mereka khilaf dalam menentukan kat mana start dan kat mana berhenti. Wakaf ibtidak tu. Kat mana start, mana berhenti. Itulah dia perbezaan yang wujud dalam surah Fatihah. Dan manakah pandangan paling kuat? Kita nak kata paling kuat, maksudnya semua kuat, semua ada pandangan pada sahabat. Mana boleh kita kata sahabat pandangan salah, dan mereka terima tu direct pada mulut Nabi. Nabi ajar, kadang-kadang Nabi ajar Fatihah start dengan bismillah, kadang-kadang Nabi ajar start dengan alhamdulillah. Tapi yang dimaksudkan bismillah yang sah tak sah itu dimaksudkan Fatihah yang asas, yang wajib sah solat itu kat mana? Adalah wallahualam pandangan yang kuat menurut pada hujah-hujah yang dibawa. Alhamdulillahirabbil alamin, mula dengan alhamdulillah itu yang paling kuat. Walaupun perbincangan begini, saya selalu buka kat mana majlis-majlis yang khas macam ni, yang kita ada sesi soal jawab, soal tanya sebagainya. Kadang-kadang benda yang ilmiah sangat menarik, tapi kalau kita bawa ke masjid-masjid orang faham lain, tak pasal-pasal kena report kat jabatan. Kita nak kadang-kadang masalah ilmiah yang detail kita nak bawa ke tempat umum, kadang-kadang jadi risau. Ustaz nak sampaikan yang risau. Tapi perbincangan ini memang perbincangan wujud. Siapa sahaja buka kitab tafsir, siapa sahaja buka kitab berkaitan dengan ayat bismillah ataupun ilmu addul ay, dan salah satu daripada ilmu bilangan ayat, akan kita temukan masalah ini. Okey, round kedua, kita nak faham makna firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata, untukku separuh dan untuk hamba-Ku separuh. Apa maknanya? Juga perlu buka pada Quran ataupun tafsir Al-Quran. Kalau kita tengok pada ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat surah Fatihah, kita akan temukan keajaiban dalam penyusunan ayat. Dalam ayat ni Allah turunkan ayat 7 ayat, dan untuk bahagian Allah bagi separuh. Dan semua urusan berkaitan dengan tauhid sempurna. Untuk hamba pula separuh, semua urusan berkaitan dengan ilmu kehambaan sempurna. Okey, untuk Allah apa dia? Kalau nak mula dengan bismillah pun kita boleh. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Okey. Untuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Untuk Allah. Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Untuk Allah. Maliki Yaumiddin, yang memiliki hari pembalasan, atau raja di hari pembalasan. Juga untuk Allah. Puji Allah Subhanahu Wa Taala, atau sifatkan Allah dengan sifat-sifatnya. Iyyaka na'bud, untuk Allah. Part ni ilmu tauhid sempurna.
Bab ni ilmu tauhid sempurna dah. Bawalah perbincangan tauhid kat bab apa sekalipun berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, tak lari daripada bahagian yang kita bincangkan ni. Saya akan syarahkan sebentar lagi. Part yang kedua, wa iyyaka nasta'in, ni part hamba. Part hamba. Kerja hamba yang paling pertama pada Allah beritahu kat sini. Hanya pada kau kami meminta pertolongan. Iyyaka na'bud, hanya pada kau kami sembah. Tu kerja kita. Kerja kita pertama hak Allah. Tunaikan hak Allah, Allah akan berikan hak pada kita. Hadis mana kalau kita sembah Allah, Allah akan bantu kita. Kita akan jadi, bila kita sembah Allah dan tauhidkan Allah, iyyaka na'bud, Allah jadikan kita sebagai walinya. Bila jadi wali Allah, bukan wali Allah yang boleh terbang udara, yang ada macam-macam karamat. Ni wali Allah, orang-orang yang tauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Yang Allah kata, Allah waliyul ladina amanu. Allah tu wali kepada orang-orang beriman. Jadi siapa kata wali Allah? Orang beriman. Tu makna wali sebenar. Allah waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Makna wali tu Quran dah beritahu dah. Bukan bererti mesti orang yang ada karamah. Kalau orang kata ada orang awam kena banding-bandingkan siapa lebih hebat ni dengan karamah ni, siapa lebih hebat, siapa boleh berjalan atas air, siapa berjalan terbang atas udara sebagainya. Ini bukan ukur, bahan pengukur. Ayat waliullah artinya orang yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, bila kita sembah Allah, makin sempurna ibadah kepada Allah, iyyaka na'bud, makin sempurna ibadah pada Allah, maka makin rapatlah kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita rapat dengan Allah, Allah kata iyyaka nasta'in. Kita hanya minta pada Allah. Dah sembah Allah, kemudian kita minta pada Allah. Kat situ Allah kata hak dia. Hak dia untuk membantu. Sebab apa hadis Nabi kata? Nabi kata, ihfazillah yahfazka. Jaga hak Allah. Iyyaka na'bud. Yahfazka, Allah akan jaga kamu. Iyyaka nasta'in. Jadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bila mereka minta dengan Allah, bila orang cuba memusuhi mereka, sebab tu hadis waliullah ni, barang siapa yang bermusuh dengan hamba-Ku, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Siapa yang cuba memerangi waliku, iaitu orang-orang yang Allah cinta, Allah sayang, orang-orang berjuang jalan Allah. Allah kata sebenarnya dia telah aku mengisytiharkan peperangan pada dia. Jadi kalau nak perang dengan Allah macam mana? Kacau orang-orang yang tak pada Allah. Walaupun hakikat kita nampak ada orang pergi bergaduh buat masjid. Bergaduh buat masjid sebenarnya buat AJK je pun. Siapa nak jadi AJK tak AJK, lama-lama caranya nak boykot AJK yang ada, pergi buang sampah merata dalam masjid. Buat kacau. Orang tengah solat, kacau, potong mikrofon contoh. Apa saja bentuk bila kita ganggu orang sedang beribadah pada Allah ataupun memerangi orang yang melarang orang pergi jalan Allah, Allah kata dia tak gaduh dengan manusia. Sebenarnya dia bergaduh dengan aku. Faqad adzantuhu bil harbi, aku isytiharkan perang dengan dia. Syaratnya kita buat sesuatu kerana Allah, sembah Allah betul-betul. Kita minta apa sekalipun Allah akan bagi. Iyyaka nasta'in. Dan permintaan yang paling besar sekali tidak lain tidak bukan permintaan hidayah. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita akan syarahkan secara detail. Jadi kita nampak dua. Hak Allah untuk disembah, hak hamba untuk dibantu ketika mereka berdoa. Ini makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Okey. Itu yang kedua. Ketiga, kita nak tengok sempurna kat mana. Allah kata bahagian Allah. Bahagian Allah. Allah kata separuh awak, separuh bersurah Fatihah untuk Allah. Kalau kita belajar dalam Tauhid. Tauhid. Jadi satu juga perbezaan. Tauhid ni, bukalah ayat Tauhid. Tuan-tuan kalau tengok fail, saya dah kumpulkan fail. Ayat Quran berkaitan dengan Tauhid, kumpullah beribu ayat. Lebih kurang dalam 3,000 ayat lebih berkaitan dengan Tauhid. Buka ayat Tauhid, takkan lari pada 3 kategori. Ayat-ayat Tauhid
takkan lari daripada 3 kategori ayat. Jadi ulama ketika nak mengkategorikan tauhid, mereka kategorikan berdasarkan kepada ayat Quran dan hadis berkaitan dengan tauhid. Jadi sebahagian pada ulama bahagikan tauhid kepada 3. Selalu kita dengan tauhid 3 lah. Yang zaman akhir-akhir ni ada yang orang buat kontroversi. Orang kata tauhid 3 ni tujuannya untuk kafirkan umat Islam lah, tujuannya untuk kepada Kristian lah. Sama, ini semua tuduhan-tuduhan palsu, tuduhan-tuduhan palsu. Hakikatnya kalau kita rujuk kepada ilmu usul tafsir, sejak pada zaman sebelum datang Ibn Taymiyah sekalipun, ulama dah bincang dah. Ibn Battah Al-Akburi dah bincangkan. Ada satu buku Al-Qaulus Sadid membawakan lebih kurang 10 nama ulama sebelum Ibn Taymiyah yang sebut perkara ini. Jadi jangan terpengaruh dengan dakwaan orang kata tauhid 3 ni cara pembahagiannya adalah cara pembahagian yang sengaja diada-adakan untuk sesatkan umat Islam, untuk pergaduhan. Itu tidak benar. Sebab tu kalau siapa sahaja yang kaji ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapati bahawa kategori ayat tauhid boleh digabungkan, tak lari pada 3 kategori. Tauhid 3 tidak lain tidak bukan hanyalah mengkategorikan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Mengkategorikan ayat Al-Quranul Karim berkaitan dengan hak Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi artinya kita tauhidkan Allah. Tauhidkan Allah seperti mana Allah minta, seperti mana Allah perintahkan, seperti mana Allah beritakan. Tapi macam mana detailnya dibahagikan pada 3 aspek. Artinya perlu sempurna kesemuanya. Bukan bererti satu cukup, tak. Tauhid 3 bukanlah kata kita wajib pilih 1, 2, 3, tak. Maksudnya dalam erti tauhid itu mengandungi 3 unsur. 3 unsur perbincangan. Pertama, tauhid ar-rububiyah. Kita semua tahulah. Okey, saya tengok pada nota kategori tauhid. Saya cuba lihat bagi satu nota. Okey. Tak apa, nota tu dia tak keluar, dia ada hang sikit. Okey, tauhid ikut pada ayat-ayat tauhid, kita akan dapati bahawa tauhid tu ada 3. Pertama, ayat Quran dengan hadis, tauhid yang puji Allah dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Iaitu Allah yang maha mencipta, Allah yang maha bikin, Allah yang maha itu, yang puji Allah Subhanahu Wa Taala dinamakan sebagai tauhid ar-rububiyah. Iaitu kita perlu beriman dengan segala pujian Allah terhadap dirinya. Apa yang Allah beritahu diri dia? Allah yang mencipta alam, perbuatan Allah mencipta alam, Allah Subhanahu Wa Taala yang yuhyi wa yumit, menghidupkan dan mematikan. Allah Subhanahu Wa Taala Malikul mulk tu'til mulka man tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha. Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan siapa sekalipun. Semua ayat berkaitan dengan pujian terhadap Allah Subhanahu Wa Taala dibagikan sebagai satu kategori. Iaitu kategori sebelum pada 3, tuan-tuan ambil pada 2 dulu. Saya kira ada ulama kata tauhid bagi pada 2. Satu, tauhid ilmiah. Tauhid ilmiah iaitu apa sahaja Allah beritahu tentang diri dia, kita wajib percaya. Ini tauhid ilmiah. Tauhid ilmiah. Dikenal juga sebagai tauhid ar-rububiyah. Tauhid ilmiah atau ar-rububiyah. Ini berkaitan apa? Apa arti tauhid rububiyah? Tauhid yang mengkaji tentang apakah yang Allah Subhanahu Wa Taala sampaikan kepada kita tentang diri dia. Itu nama tauhid ar-rububiyah. Kenal Allah melalui berita-berita yang Allah sampaikan terhadap dirinya. Jadi semua ayat Quran dan hadis Nabi berkaitan dengan maklumat tentang Allah yang wajib kita percaya, itu tauhid ar-rububiyah ataupun dipanggil sebagai tauhid ilmiah. Tauhid ilmiah. Tauhid yang kedua, apa sahaja ayat Quran dan hadis yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan pada hamba-Nya untuk haknya, untuk menunaikan haknya, iaitu menunaikan hak Allah melalui
ketaatan kepada Allah, iaitu melalui perintah dan larangan Allah Subhanahu Wa Taala, dinamakan sebagai tauhid amaliyah, praktikal. Iaitu tunaikan hak Allah. Tauhid ilmiah ialah kita beriman dengan kesempurnaan Allah sebagaimana Allah beritakan. Tauhid amaliyah, tauhid amalan, tauhid praktikal ialah menunaikan hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengetahui apa yang Allah perintahkan dan yang Allah larangkan berkaitan dengan hak dirinya. Ini nama tauhid al-amaliyah, tauhid praktikal. Dikenali juga dengan tauhid al-uluhiyah. Al-uluhiyah. Kenapa uluhiyah? Uluhiyah, rububiyah ni istilah untuk mudah dirujuk. Kenapa diletakkan tauhid kalimah uluhiyah? Sebab Allah banyak guna istilah ilah ni merujuk kepada praktikal dalam Al-Quran Al-Karim. Nak letak nama ilmiah ke amaliyah tak masalah. Nak letak kata rububiyah uluhiyah ke tak masalah. Okey. Tu tauhid praktikal. Artinya kalau kita belajar buka kitab tauhid uluhiyah, bincangkan tentang apa? Tentang perintah Allah dan larangan Allah berkaitan dengan haknya yang perlu ditunaikan. Manakala tauhid rububiyah membincangkan ayat Quran dan hadis yang memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Ni tauhid ada dua, rububiyah dan uluhiyah. Sebahagian ulama pecahkan lagi. Bab rububiyah ni sebagai ulama kata ada dua bahagian. Mana untuk didetailkan lagi. Satu, puji Allah pada perbuatannya. Perbuatan Allah. Apa perbuatan Allah? Allah menghidupkan, mematikan, Allah mencipta, Allah memberi, Allah. Ini perbuatan Allah. Dinamakan sebagai rububiyah. Dan dipecahkan bila Allah puji Allah dengan nama-nama dan sifatnya. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Sebab ini satu perbincangan yang besar berkaitan dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat yang terkandung dalam nama Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga sifat-sifat yang Allah puji secara tersendiri. Ya. Selain bernama Allah, ada sifat yang Allah sebutkan secara jelas, dinamakan sebagai tauhid asma' wa sifat. Hakikatnya tauhid asma' wa sifat ni sebahagian daripada tauhid ar-rububiyah ataupun sebahagian daripada maklumat-maklumat yang Allah sampaikan kepada kita berkaitan dengan dirinya. Okey, sekarang cara pembahagian tiga ni jelas. Nak bagi tiga kedua. Saya ambil cara pembahagian tiga lah untuk mudah untuk kita nak praktikkan surah Fatihah sekarang. Nak dua pun tak masalah, nak kata tiga tak masalah. Ada ulama kata empat lagi. Ni pembahagian 2, 3, 4 tak ada perbincangan pun. Nak letak 3 ke 4. Yang penting semua sekali menggunakan ayat Quran dan hadis hanya pengkategorian, hanya untuk memudahkan kita faham. Okey, kita praktikkan surah Fatihah. Mula dengan alhamdulillah. Saya sendiri seronok dengan mula dengan alhamdulillah sebab dari segi tadabbur sekalipun kita nampak makna dia lebih jelas ke situ. Okey. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okey, ni tauhid mana? Allah beritakan tentang dirinya ke? Tentang perbuatannya ke? Ataupun Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan sesuatu? Atau Allah bagikan nama-nama dan sifatnya? Allah terangkan tentang dirinya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb seluruh alam. Apa itu Rabb? Rabb ialah yang memelihara, yang menjaga, yang menguasai. Rabb artinya segala perbuatan Allah masuk pada kalimah Rabb, iaitu Allah yang mencipta, Allah yang melihara, Allah yang memberi, Allah yang mengangkat, Allah yang menundukkan, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan, Allah yang menjadikan seseorang itu mudah urusannya, Allah yang menjadikan urusan seorang itu susah. Ini Rabbil Alamin. Sebab itu semua yang Allah tetapkan, kita mulakan dengan alhamdu. Segala puji bagi Allah di atas urusan pentadbirannya di atas muka bumi ini. Sama ada baik pun kita baca alhamdulillah. Alhamdulillah la jibna ni'mati tatimmus salihat, dapat gaji, naik pangkat, dapat gaji. Ataupun kena PKPD, tak boleh buka kedai. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah kulli hal. Saya
kita berniaga ni, saya ada berniaga sikit-sikit. Bila dengar PKPD je tak boleh keluar rumah tu memang terduduklah kejap terfikir. Tapi alhamdulillah ala kulli hal. Allah Subhanahu Wa Taala, segala puji bagi Allah terhadap semua urusan pentadbiran Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah makna Rabb ialah berkaitan dengan ketetapan Allah. Sebab tu kita bincangkan pada minggu lepas, qada qadar terkandung kalimah Rabbil Alamin. Sebab Allah yang mentadbir alam dengan hukum rububiyahnya. Allah dah tadbirkan alam, jadi kita ni hamba hanya mampu puji Allah. Waktu senang pun puji Allah, waktu susah pun puji Allah Subhanahu Wa Taala. Dan pujian, sebab itulah alhamd ni berbeza dengan syukur. Kita akan bincangkan juga nanti insya-Allah. Ada nota insya-Allah. Nota dia saya banyak bawa nota ayat Quran hadis paparkan begini untuk kita mudah faham. Okey. Jadi alhamdulillahirabbil alamin berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah kerana dia menceritakan tentang perbuatan Allah Subhanahu Wa Taala. Ar-Rahmanir Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ini tauhid mana satu? Berkaitan dengan nama-nama Allah ke? Berkaitan dengan perbuatan Allah ke? Atau berkaitan dengan perintah Allah? Nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala. Nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Dalam nama Allah ada maksud yang mengandung sifat Allah SWT. Tapi Allah perkenalkan dirinya melalui nama-namanya. Allah kata Ar-Rahmanir Rahim. Dialah Tuhan yang bernama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Maliki Yaumiddin. Juga nama Allah Maliki Yaumiddin. Antara nama Allah Maliki Yaumiddin. Nama Allah Al-Malik. Al-Malik dan Maliki Yaumiddin. Ini tiga nama Allah berkaitan dengan nama Malik. Sama ada kita kata Allah Al-Malik atau kita kata Al-Malik Maliki Yaumiddin, ataupun kita kata kita buang alif lam. Kalau buang alif lam wajib idafahkan, wajib letakkan perkataan di belakangnya. Contoh kita tak boleh kata nama Allah Malik, kita kata Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin atau Maliki Yaumiddin adalah nama Allah. Jadi tauhid asma' dan sifat. Tauhid yang menceritakan tentang nama-nama Allah yang mengandungi sifat-sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Iyyaka na'bud, hanya pada kau kami sembah. Ini berkaitan dengan hak Allah. Allah ceritakan bahawa perintah Allah jangan sembah selain Allah. Ini berkaitan dengan tauhid amaliyah ataupun tauhid praktikal. Perintah Allah jangan sembah selain Allah. Tak semestinya nak cari fi'il amar ke tak? Iyyaka na'bud, iyyaka itu menunjukkan bahawa Allah perintahkan kita untuk nafikan Tuhan yang lain. Jadi perintah Allah untuk kita praktikkan adalah jangan sembah selain Allah. Iyyaka na'bud tauhid al-uluhiyah. Ihdinas siratal mustaqim iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in pun tauhid al-uluhiyah. Tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah ni berkaitan apa? Berkaitan dengan tunaikan hak Allah. Tapi tauhid Allah, hak Allah dan bab uluhiyah ada bahagian manfaatnya kepada hamba, ada bahagian yang bukan manfaat pada Allah tapi memuji Allah secara mutlak. Iyyaka na'bud ibadah secara zahirnya hak Allah secara mutlak. Iyyaka nasta'in ialah ibadat yang dapat manfaat pada diri kita. Walaupun hakikatnya untuk kita semua. Itu perbincangan detail. Yang penting, jadi tauhid dalam ayat Quran kita, kalau kumpulkan semua ayat Quran, kita akan dapati bahawa dia tak lari dari tiga kategori. Surah Fatihah telah menyebutkannya dengan jelas tiga kategori tersebut. Alhamdulillahirabbil alamin dengan rububiyahnya. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin asma' sifat. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, ini berkaitan dengan tauhid al-uluhiyah. Yang Allah SWT bagikan tauhid uluhiyah tu ada hak Allah, ada hak hamba dalam perkara tersebut. Jadi bab menyembah Allah ni, kita sembah Allah, kita tunaikan hak Allah,
pada masa sama kita nak minta rahmat Allah supaya Allah berikan kebaikan dan curahkan rahmatnya kepada kita, itu Allah namakan sebagai hak makhluk untuk dibantu. Jadi selesai dalam bab apa? Dalam bab tauhid. Jadi ayat yang sama yang kita gunakan dalam bab ilmu tasawuf ataupun ilmu akhlak minggu lepas, ataupun ilmu berkaitan dengan syarat-syarat amal ibadah, ada mahabbah, raja' dan khauf. Dalam ilmu lain dilihat pada mahabbah, raja' dan khauf. Dalam ilmu tauhid mereka tak namakan mahabbah, raja', khauf. Mereka lihat kepada konteks yang lain, ayat yang sama terkandung dalamnya tauhid, semua jenis tauhid, iaitu tauhid 3. Istilah tauhid 3 ni jadi di zaman kebelakangan ni sebenarnya baru ada tokoh siapa yang biasa kat tanah Arab. Tak pernah ada siapa yang petikaikan benda ni kecuali datangnya seorang pemuda, pendakwah muda yang bernama Hasan As-Saqaf. Hasan Saqaf ni dia cuba buat satu provokasi kerana dia biasalah kita tahu bahawa dia ni bermusuh, sebenarnya dia ni suka kacau Syekh Albani dalam debat-debat dulu-dulu dalam telefon dan sebagainya. Jadi dia bila ni dia cuba tulis satu buku At-Tandid liman qassama at-tauhid. Mana satu buku dia buat untuk bantah tauhid 3 ni. Dia sebut tauhid 3 ni sebenarnya tujuannya bukan untuk cerita ayat Quran, tujuannya untuk kafirkan umat Islam. Ada mula-mula dia buat dikaitkan cerita sebagainya menyebabkan banyak orang yang tak belajar tauhid melalui kaedah ni memandang serong kepada orang yang belajar tauhid dengan melalui kaedah tauhid 3. Dan tauhid 3 sekalipun kaedahnya tidak bertentangan pun dengan tauhid 20 sebenarnya. Tak ada perkara tentang dia, dua topik yang berbeza. Bagi orang yang belajar tauhid 3, sifat 20 sebahagian daripada tauhid rububiyah. Sifat 20 yang kita belajar wujud, qidam, baqa' semua sekali itu sebahagian daripada berita-berita berkaitan dengan sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bertentangan dan sekalipun dia berkaitan dengan hanya dilihat dari kategori. Cuma mereka bincangkan lebih detail, itu akan menjadi kaedah-kaedah dalam masalah detail, masalah mana yang ada dalil, yang masalah mana yang tak ada dalil, kat situ yang akan berlakunya perbincangan yang lebih mendalam. Tapi nak katakan kategori itu menyebabkan boleh jadinya orang mengkafirkan umat Islam sebagai tak wujud. Dan saya amat pelik lah. Wallahualam, tuan-tuan lebih tahu dan tuan memiliki kedudukan. Amat pelik perkara ini sampai dicatatkan dalam saya pernah tengok satu polisi bukan aman sampai kata siapa sahaja ajarkan tauhid 3 dia telah mengajarkan ilmu teroris kepada umat sebagainya. Saya agak pelik lah macam mana boleh masuk benda ni kepada benda pada data rasmi, sedangkan benda ni benda yang dah sabit dalam mana-mana sekalipun kita buka ayat Quran dalam berkaitan dengan tauhid kita akan jumpa benda ni. Contohlah kita skip sikit ke surah An-Nas contoh. Qul a'udzu bi rabbin nas. Rabbin nas. Apa dia tauhid apa? Rububiyah. Malikin nas. Malik asma sifat. Nama Allah. Ilahin nas. Uluhiyah. Jadi ketika kita nak minta doa pada Allah, isti'azah daripada syaitan min syarril waswasil khannas, kita bertawassul dengan hak, dengan memuji Allah dengan segala haknya. Hak Allah berkaitan dengan rububiyahnya, berkaitan dengan asma' dan sifatnya, berkaitan dengan uluhiyahnya. Ini cara Allah ajar Quran Al-Karim. Jadi kita puji Allah. Sifat rububiyah yang paling agung sekali, sifat Rabb, seperti mana disyarahkan oleh ulama sejak pada zaman sahabat lagi. Ar-Rububiyah. Nama Allah yang agung, yang menggabungkan, yang ada ta'alluqnya dengan makhluk ialah nama Malik. Sebab kita dalam bab berdoa berkaitan dengan nak lawan dengan syaitan yang kita tak nampak ni, yang ada dalam hati kita, maka kita bergantung dengan nama Al-Malik. Ilahin nas, Tuhan yang kita sembah, kita hanya sembah Allah, hanya minta pada Allah. Ilahin nas. Jadi tak timbul sebenarnya masalah tauhid ni. Okey, balik kepada perbincangan surah Fatihah. Di surah Fatihah, kita balik semula. Fatihah Allah bagikan hak Allah tu, soalannya kepada dua. Satu untuk hak Allah, iaitu berkaitan dengan mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala, hak Allah. Dan bahagian kedua adalah berkaitan dengan hak hamba. Hak hamba apa dia? Detailnya, hak hamba tak lain tak bukan kat dunia ni hanya satu je. Bermula dengan dia tunaikan hak Allah, iaitu iyyaka na'bud, tunaikan hak Allah. Yang kedua, usahalah untuk kebaikan diri sendiri.
Kebaikan di sini dengan apa? Dengan minta tolong dengan Allah. Iyyaka nasta'in berkaitan dengan urusan dunia dan akhirat. Iyyaka na'bud berkaitan urusan akhirat. Kita sembah Allah, manfaatnya yang kita dapat hanya semata-mata untuk dapat pahala hari akhirat. Tak ada lain maksud kita. Iyyaka na'bud. Hak Allah. Kita besarkan Allah, agungkan Allah, Allah akan balas di akhirat. Tapi iyyaka nasta'in, sembah Allah juga, tapi kita nakkan juga kebaikan di dunia. Sebab dalam bab meminta pada Allah ni, kita sembah Allah tapi kita nak manfaatnya. Manfaatnya apa? Allah mudahkan urusan kita, Allah makbulkan doa kita. Dan bila Allah beritahu hak Allah dan hak hamba, Allah ajarkan kita satu doa yang wajib semua orang baca. Dan malah ulama kata doa hukumnya wajib kecuali satu doa. Ibn Taymiyah sebut, Ibn Qayyim sebut, ulama-ulama sebelumnya, ramai sekarang ulama salaf sebut, doa yang wajib dibaca. Bukan doa ni hukum asalnya sunat. Tapi doa yang wajib dibaca adalah doa meminta hidayah. Doa yang wajib adalah doa meminta hidayah. Sebab Allah Subhanahu Wa Taala setelah Allah kata iyyaka nasta'in, hanya pada kami meminta pertolongan, iaitu meminta doa. Doa dia apa? Allah ajarkan kita. Allah kata ihdinas siratal mustaqim. Semua doa akan masuk dalam bab ini. Bab hidayah. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Jadi doa yang paling agung adalah doa hidayah. Okey, kita pergi kepada perbincangan hidayah. Hidayah ni ada berapa? Berapakah tingkatan hidayah? Kita belajar dalam ilmu maratib al-hidayah. Maratibul hidayah. Okey. Doa hidayah, untuk minta hidayah, okay, sebenarnya kita berdoa pada minta, sebelum kita nak tahu hidayah apa, kita perlu tahu apakah maratib hidayah. Okey, saya pergi kepada maratib hidayah. Saya share doa dalam bahasa Arab, minta maaf. Nak tulis bahasa Melayu. Dalam ayat. Saya buka skrin banyak sebenarnya. Bila buka skrin banyak, tak tahu ditimbul yang mana nanti. Okey, saya ambil ni. InsyaAllah betul. Okey. Tuan nampak maratibul hidayah? Nampak. Okey. Jadi maratib hidayah artinya level-level hidayah. Jadi hidayah ni kalau sebut hidayah, dia mengandungi 4 level, 4 perkara. Sebut saja hidayah. InsyaAllah saya akan sharekan dekat grup nanti nota ni. Jadi sebut saja hidayah ada 4 benda. Penggunaan kalimah hidayah dalam Al-Quranul Karim balik kepada 4 makna ni. 4 makna. Pertama dipanggil martabatul ula, hidayah al-ammah. Hidayah umum. Petunjuk Allah secara umum. Iaitu yang Allah berikan kepada seluruh makhluk. Kalau Allah bagi pada seluruh makhluk, kita minta tak minta, confirm dapat. Itu nama hidayah ammah. Apa dia? Hidayah Allah berikan pada kita. Allah kata sabbihisma rabbikal a'la. Kalau kelas kita panjang kita sampai surah ni. Maha suci Allah yang maha tinggi. Alladhi khalaqa, yang menciptakan benda yang tak ada jadi ada. Fasawwa, yang Allah ciptakan pula Allah cipta dengan sempurna. Macam mana Allah nak, makhluk Allah semua sempurna. Orang tengok corona pun terkejut, sempurna. Makhluk Allah sempurna. Manusia sempurna. Bagi kita sempurna pula, kita fikir sempurna ni mesti dengan orang dapat dapat udara hidup dengan sempurna sebagainya.
Allah ajar kita makhluk Allah bukan sempurna dengan hidup udara saja. Ikan duduk dalam air sempurna juga. Kita kata sempurna dengan berjalan kaki manusia. Tapi ular tak ada kaki sempurna juga. Sempurna ikut yang Allah nak. Okay. Semua makhluk Allah kata khalaqa fasawwa. Allah cipta pertama. Daripada tak ada kepada ada. Yang kedua, dia sempurna ikut kehendak Allah. Sehingga kan, bila Allah tarik mata seseorang, mana orang lahir-lahir je buta. Tak pernah nampak. Mana dia buta. Bila Allah tarik nikmat mata pada dia, Allah tetap sempurnakan dia dengan Allah bagikan ketajaman pada telinga dia. Orang buta sangat tajam telinga dia. Sehingga dia berjalan dengan tongkat dia. Kalau orang lalu, kalau ular lalu saja, saya kenal seorang buta ni, dia kata, ular lalu saya tahu Ustaz. Bunyi pergerakan ular tu saya tahu. Ada makhluk kat depan. Allah tetap sempurna. Kalau Allah tarik telinga dia, mata dia boleh tajam. Orang yang pekak, orang yang bisu, saya ipar saya dekat bawah ni, dia datang rumah tadi, kan? Dia ni penterjemah bahasa orang pekak. Jadi dia kata memang tajam mata dia orang. Kalau dia buat ni, kita ni kalau tengok dia punya bahasa, kita beza sikit, nak tangkap pun susah. Tapi dia orang mata sangat tajam. Connection antara mata dengan otak tu cepat. Allah berikan pada orang yang pekak. Tetap fasawwa, Allah sempurnakan. Ada orang lahir dan tak ada tangan. Tapi Allah sempurnakan kaki dia, berjaya mampu buat aktiviti yang menyebabkan sempurnanya ciptaan Allah SWT. Ada yang lahir di kutub utara. Mana kalau binatang, bulu panjang pula. Lahir kat gunung, dilahirkan di tengah padang pasir. Kucing. Bulu dia pendek. Ini namanya fasawwa. Okey. Allazi khalaqa fasawwa waladzi qaddara. Allah kadarkan. Lepas Allah sempurna, Allah kadarkan berlimit yang sesuai. Allah jadikan kita cipta tersempurna. Kemudian mata kita, Allah kadarkan dengan kadar yang paling tepat. Katalah Prof Shano matanya tajam. Tajam sangat, lebih daripada orang. Okey. Tengok saja air. Kalau mata tajam sangat, kalau cipta, air mineral yang paling bersih, tak boleh minum. Macam-macam mikroorganisma dalam tu. Betul tak? Cuba air mineral yang paling bersih, yang kita nampak Masya Allah bersih, bawa mikroskop letak, tajam. Biar dia tajam sikit. Jadi minum tak air? Takkan jadi. Allah kata qaddara. Allah kadarkan dengan kadar yang sesuai untuk keperluan jasad dan kehidupan kita. Qaddara. Kalau kurang mata kita, ketajaman mata kita, kita pun hidup tak boleh. Masing-masing pakai kacamata. Satu kebanyakan kacamata. Ada yang tak pakai. Tapi kebanyakannya kacamata. Sebab apa? Kurang sikit. Tapi Allah cipta dengan kadar yang paling sempurna. Nilai kromosom ataupun bilangan kromosom yang ada juga sekalipun. Dalam semua bab. Allah kata ciptaan Allah mesti ada 4 benda ni. Allah cipta sahaja mesti dia sempurna, paling sempurna. Dan dia mesti kadar yang paling tepat. Kalau ada ciptaan Allah yang kurang sempurna, tak ikut kadar biasa, itu Allah nak tunjukkan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala dengan terzahirnya hikmah-hikmah yang lain. Orang yang buta Allah tunjukkan macam mana telinga dia tajam. Orang yang pekak Allah tunjukkan bahawa Allah boleh jadikan orang itu boleh mampu bergantung dengan matanya. Bila orang tu tak, ini semua Allah tunjukkan kesempurnaannya. Nilai kromosom yang kurang menyebabkan penyakit tertentu, Allah tunjukkan kuasanya bab tertentu, tunjukkan bahawa kita ni perlu bergantung pada Allah. Allah bagi kita sempurna, syukurlah. Ada orang kena macam-macam sindrom kerana masalah kromosom. Bila nampak kita sempurna, kenapa adanya orang buta? Supaya orang yang sempurna syukur. Dan banyak hikmah yang lain. Yang penting tu nama qaddara, Allah kadarkan. Tangan kita ni kalau kadarkan, tangan ni sesuai dah. Tapi kalau panjang lebih, susah. Pendek, susah. Jari kita ni, kadar jari, 5 jari ni. Allah kata qaddara, Allah ciptakan ni.
Kalau 5 jari ni pendek, susah hidup. Panjang daripada kadar sempurna pun tak boleh hidup. Ini nama qaddara. Ini semua kita bincangkan tentang tauhid rububiyah. Kalau kita belajar nanti tauhid rububiyah, macam mana kita nak debat dengan etis sebagainya, kita fokus kepada rububiyah. Dr. Zakir Naik fokus kepada tauhid rububiyah dalam bab memang beliau pun diajar oleh guru-guru beliau buka kitab tauhid rububiyah yang menceritakan secara detail macam mana rububiyah. Tapi penting saya nak fokus kat mana? Subhana rabbikal a'la allazi khalaqa fa sawwa allazi qaddara fahada, dan Allah bagi hidayah. Yang fahada, Allah bagi hidayah. Apa hidayah? Kita ni dapat nikmat Allah. Allah dah cipta, Allah dah sempurnakan, Allah dah kadarkan. Kita tahu guna. Baby lahir je tahu sudut. Siapa ajar dia sudut? Dia tahu sudut. Tahu sudut puting mak dia. Tahu cari sudut. Siapa ajar dia sudut gunakan mulut? Siapa ajar dia menjerit, menangis ketika lapar? Siapa ajar kita cium, hirup udara? Siapa ajar? Ini nama hidayah. Jadi hidayah dalam ayat Quran kadang-kadang merujuk kepada hidayah ammah, hidayah yang umum, yang merangkumi petunjuk Allah kepada hambanya untuk menggunakan nikmat Allah. Jadi hamba ni, kita hakikatnya ada orang cipta kapal terbang. Dia bukan cipta hakikat, dia hanya dapat hidayah. Allah tunjukkan dia cara gabungkan besi dengan betul, cara pasang skru dengan betul. Allah beritahu dia berapa formula dalam alam, akhirnya dia berjaya menerbangkan besi. Dia bukan cipta kapal terbang benda-benda tak ada kepada dia hanya gunakan ilmu Allah. Jadi orang-orang begini dapat hidayah umum. Cipta kapal terbang ke, cipta basikal ke, tapi manusia benda tak ada tiba-tiba ada, takkan mampu buat. Khalaqa fasawwa wa qaddara fahada. Hakikatnya semua ciptaan di alam ini yang manusia lakukan, dia hanya gunakan nikmat hidayah. Allah berikan kejeniusan manusia ni untuk menggunakan ciptaan Allah. Ada orang tahu masak, ada orang tahu buat kereta, ada orang tahu. Semuanya tahu guna. Semuanya tahu guna dan tahu fungsi alam. Tahu fungsi alam. Mengenali sunnatullah, itu namanya martabat pertama hidayah ammah. Saya minta 2 minit lagi untuk selesaikan ni kejap. InsyaAllah. Ya. Martabat yang kedua, hidayah, ialah hidayah dalam bentuk ilmu. Allah beri bimbingan ilmu pada kita. Hidayah ad-dalalah, hidayah bayan, hidayah irsyad, nama sama je. Tapi saya nak saya biasa fokus sama satu nama je, hidayatul irsyad. Ambil nama al-irsyad. Allah beri petunjuk pada kita dengan Allah berikan kita ilmu yang benar. Kita tahu yang mana betul, yang mana salah. Ringkasnya begitulah. Kerja untuk dapatkan ilmu ni mana? Perlu rujuk pada rasul-rasul dan kitab. Bab hidayah ammah, hidayah dunia, itu kan rujuk pada Nabi Rasul. Nak cipta kapal terbang, tak payah lagi kaji hadis. Tak apa, pergi negara Eropah. Profesional, belajar engineering kat mana kat Eropah. Salah ke ambil ilmu pada Yahudi? Tak salah. Hidayah ammah ni Allah suruh pilihlah. Cari orang-orang yang pakar bidang tertentu, hidayah ammah. Tak kaitan dengan agama. Tapi hidayah yang kedua, berkaitan dengan betul atau salah, berkaitan dengan ajaran Allah, dinamakan sebagai hidayah al-irsyad. Hidayah yang ketiga dinamakan sebagai hidayatul taufiq. Dipanggil sebagai hidayatul ilham atau hidayatul ma'unah, tapi saya ambil satu nama je untuk kita fokus. Nama hidayah yang kedua tu nama hidayatul irsyad. Hidayah ketiga hidayatul taufiq. Kenapa saya letakkan dua istilah ni? Tuan-tuan akan buka kitab tafsir yang lain ke, tuan akan jumpa kebanyakan istilah yang dipakai ialah al-irsyad dengan taufiq. Kalau orang Melayu lebih famous dengan taufik dan hidayah Allah SWT. Jadi hidayah tu kembali kepada bimbingan Allah, ilmu Allah. Taufik tu berkaitan dengan Allah SWT memudahkan kita. Okey, hidayah tu taufik, apa maknanya? Allah bimbing kita
Dengan cara apa? Dengan cara kita mengamalkan ilmu yang ada. Dapat mengamalkan ilmu yang benar. Jadi itu level ketiga. Dah tahu, malam tadi semua kita tahu, malam Jumaat, Masya Allah, malam yang mulia. Tapi semua tahu kena baca surah Kahfi. Ini semua ini hidayah al-irsyad. Hidayah taufiknya, berapa orang yang dah baca surah Kahfi? Ada yang belum dapat hidayah taufik hari ini. Jadi cepat-cepatlah kejarkan. Selagi belum habis waktu hari Jumaat ni, bacalah surah taufik. Surah Kahfi. Hidayatul irsyad, Allah bagikan ilmu pada kita. Hidayatul taufik, Allah mudahkan kita beramal dengan ilmu tersebut. Ni makna ringkaslah. Juga bimbingan daripada Allah. Saya akan, bab ni saya akan bawakan ke minggu depan lagi. Tapi saya bagian makna umum dulu. Hidayah yang keempat, dalam penggunaan Al-Quranul Karim. Kita belajar ilmu tafsir dan tadabbur ni, kita tak gunakan istilah bahasa. Kita istilah dalam Al-Quranul Karim. Penggunaan kalimah hidayah dalam Quran, Allah gunakan merujuk kepada bimbingan Allah di hari akhirat. Ketika Allah arahkan kita ataupun Allah Subhanahu Wa Taala minta kita lalu jalan mana di hari akhirat. Ini pun kita tak mampu buat. Itu hak Allah. Pertama jalan ke syurga, yang kedua jalan ke neraka. Quran juga nama hidayah. Secara ringkas kita tutup. Daripada 4 jenis hidayah ni, yang mana satu yang kita minta surah Fatihah? Yang kita minta hanya 2 jenis hidayah. Taufik. Hidayatul irsyad dan hidayah taufik. Taufik. Manakala yang keempat masuk syurga neraka, dia bergantung pada 2 perkara ni. Kalau kita, ilmu kita betul, amal betul, syurgalah. Tapi kalau ilmu betul, amal tak betul, dia akan jadi ulama jahat. Orang baik, orang yang berilmu dan jahat itu lebih bahaya daripada orang jahil yang jahat. Orang bagi ilmu belajar tentang lab, dia pergi buat corona. Kalau betul lah corona ni dibuat oleh tangan manusia. Jadi, kenapa dia ini? Sebab orang jahat. Orang yang berilmu tapi jahat. Dia tak gunakan ilmu untuk kebaikan. Sama ilmu agama. Ilmu agama. Jadi, keselamatan kita dalam dunia ni bergantung pada 2 hidayah. Hidayatul irsyad dan hidayatul taufik. Okay, bab hidayah ni, saya minta izin kita bawa ke minggu depan lagi insyaAllah. Prof, boleh ke kita surah Fatihah ni kita panjang? Sebabnya banyak. Boleh kita buat bersiri ni tak masalah ke? Buat apa? Bersiap, boleh. Terhadap Fatihah ni kita bincangkan satu minggu, skop kita fokus pada satu. Jadi surah Fatihah aja jadinya. Lama sikit. Boleh, insya-Allah. Tapi boleh. Saya nak cuba detailkan, sebab tu saya berani detailkan. Di minggu depan insya-Allah kita balik semula pada jenis hidayah. Hidayatul irsyad dan taufik, dan kita kaitkan surah Fatihah dengan jelas. Tengok kat mana irsyad, kat mana taufik untuk praktikal. InsyaAllah. Boleh. Kita masa dah habis dah. Nak buka pada soalan, buka sikit boleh bro? Saya dah tutup dah. Boleh. Kita buka pada soalan insya-Allah. Silakan. Ustaz, hidayah keempat tu hidayah apa? Nama? Hidayah bimbingan Allah pada kita sama ada ke syurga atau ke neraka. Dipanggil hidayah ilal jannah atau ilal nar. Atau ilal nar. Mana dalam Quran Allah kata wasiqal ladzina kafaru ilal jahannati zumara. Allah kat syurga, kat neraka nanti di hari akhirat, bukan kita kalau suruh pilih sendiri semua lari ke syurga. Kalau suruh pilih sendiri semua lari ke syurga, tapi hari akhirat tak, Allah akan lorongkan kita. Kita nak kat mana? Kita tergolong golongan yang ke syurga dan Allah suruh masuk syurga. Bukan golongan yang Allah minta ke malaikat campakkan ke dalam neraka. Ni hidayah hujung sekali. Mana hidayah yang hujung tu adalah natijah daripada kita ikut 2 hidayah yang pertama. InsyaAllah. Dua mana hidayah kedua dan hidayah ketiga. Manakala hidayah pertama adalah untuk kehidupan dunia kita. Allah berikan pada semua. Orang kafir pun dapat, orang Islam pun dapat, semua sekali. Tapi hidayah kedua, ketiga, itu kerja Rasul dan kerja orang yang tak pada Nabi SAW. Itu kan insyaAllah kita akan bincangkan lebih detail lagi minggu depan insyaAllah. Bab hidayah. InsyaAllah. Ada soalan lagi? Sahabat lain? Mana Datuk Nur Hisham lari.
Ada kot. Mutana, ada. Haji Ismail. Minggu lepas kata ada soalan, nak soal minggu ni. Belum ada lagi lah Pak. Masih bercelari lagi. Ni saya ni first time dengan tadabbur ni. I betul-betul appreciate lah. Satu pencerahan bagi saya. Terima kasih banyak-banyak lah Ustaz. Sama-sama. Ya. Sebenarnya apa yang kita sentuh hari ini saya sentuh sekali imbas minggu lepas dalam syarah, tapi dia jadi terlalu cepat. Saya ada 7 ayat, saya tak detailkan perbincangan detail, saya sebutkan hidayah kepada Allah, saya tak detailkan. Oleh kerana kelas kita ni kelas yang bersiri, fakta yang sama, benda yang sama, saya detailkan satu persatu untuk kita nampak. Menunjukkan bahawa dalam Islam ni tak ada benda yang ulama buat ikut kepala. Dan bab mengkategorikan sekalipun mereka akan ikut ayat Quran betul-betul. Dalam penggunaan perkataan sekalipun mereka ikut ayat Quran betul-betul. Sangat detail. Ulama Islam ni hafal Quran, bagikan ikut Quran, berfikir cara Quran. Malah sebagian mereka tak bercakap dengan istilah Quran. Sebagian mereka. Sebab mereka sangat dekat dengan Al-Quranul Karim. Sangat dekat. Kita ni baru bincang surah Fatihah je dengan ambil masa lama dah. Mereka satu Quran macam mana mereka detailkan dan mereka kaitkan satu sama lain. Ini satu, semakin kita belajar, kita sangat hormatkan kepada ulama-ulama Islam. Ilmu mereka sangat tinggi dan jasa mereka sangat besar, dan kita akan rasa diri kita ni sebagai kerdil di depan mereka. Sangat sikit ilmu yang kita tahu berkaitan dengan agama ni. Dan sebagai penutup, sebagai muhasabah untuk diri kita nak tahu ilmu kita ni berapa banyak dalam agama ni. Pertama sekali, cara paling utama, kita pegang Quran ni. Pegang Quran, kita pegang. Tengok perkataan Quran yang ada, yang banyak ni, berapa perkataan yang kita tahu, berapa perkataan kita tak tahu. Kalau satu perkataan yang kita syarahkan sekarang dalam tadabbur mengandungi puluhan makna dan pengajaran, satu ayat mengandungi puluhan pengajaran, dan kita dalam Quran yang banyak, dalam 6,000, lebih 6,000 ayat ni, berapa ayat yang kita faham, berapa ayat yang kita mampu tadabbur, berapa ayat yang mampu kita istinbat, berapa ayat yang kita telah kaji hasil tadabbur istinbat daripada ulama terdahulu. Hakikatnya bila kita tengok benda ni, makin ilmu tadabbur, ilmu tafsir dan ilmu bila makin kita belajar, kita jadi makin malu di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu Allah beri banyak tapi kita tidak kaji. Dan sebab itulah semua ulama akan menyesal. Mereka belajar, bila mereka buka ilmu tafsir, rasa menyesal selama tak belajar tafsir. Pergi pula ilmu hadis, Allah lama banyaknya mutiara dalam hadis, menyesal tak kaji hadis. Sebab tu ulama ni makin belajar makin menyesal, umur aku makin rasa banyak nak belajar. Betul, Syekh Al-Albani rahimahullah bila masuk library Al-Zahiriyah, beliau tak nak tinggalkan. Beliau kata banyaknya ilmu yang aku tak tahu. Sedangkan dunia ada iktiraf dah, beliau orang yang hebat. Hebat dalam bidangnya, tapi beliau kata aku ni banyak tak tahu apa. Sedangkan buku beliau pun letak kat library kita dah penuh dah. Buku yang beliau karang, karang dan sangat berkualiti, bukan main copy paste. Kalau kita buat tesis kita copy paste je, tu pun tak banyak. Yang ni buku yang dihasilkan dengan kualiti, ulama dunia iktiraf tebal, tapi mereka semua kata, semua mereka bila ada mereka yang menangis kata sangat sikit Allah bagi ilmu pada aku menyesal. Dan inilah dia pengajaran untuk kita, insya-Allah untuk kita sebagai pemangkin untuk kita untuk terus menuntut ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai sini saja insya-Allah. Minta maaf banyak-banyak, sikit terlanjur 15 minit. Terlepas sikit dengan soal jawab. Semoga Allah SWT jadikan majlis kita majlis bermanfaat. Lebih baik kepada Allah SWT dalam kurang sendiri. Saya serah semula kepada pengurusi majlis kita ataupun kepada Prof Syahno Basri untuk majlis. Kalau kena tutup, saya nak tutup tapi saya serahkan sudah pada Prof lah. Tutup lah Ustaz, tutup terus. Okay, subhanallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw. Terima kasih semua Ustaz dan terima kasih rakan-rakan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi minggu depan. Insyaallah. InsyaAllah.